Hai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu menu masakan hari ini? InsyaAllah, jangan ke mana-mana kerana menu masakan hari ini adalah menu turun-temurun daripada keluarga saya sejak 30 tahun yang lalu. Dan daripada menu ini, kami telah menjana pendapatan untuk seisi keluarga kami. Bersama itu, dengan saya, Ibu Haryati Yusof daripada Raudah Kitchen. InsyaAllah, tunggu sebentar sahaja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya, Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. InsyaAllah kali ini kita akan terus lagi dengan menu-menu kita yang baru agar kita dapat manfaat untuk menikmati resipi-resipi yang diberi ilmu oleh Allah Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Untuk kita merasai segala nikmat rezeki daripada Allah Ya Razak, untuk kita terus bersyukur kepada Allah Ya Syakur, Ya Razak. Kerana sesungguhnya setiap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita menandakan kasih sayang Allah Ya Rahmat, Ya Rahim, Ya Bar, Ya Karim. Inilah dia kurniaan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah menu masakan kita pada hari ini iaitu mi rebus Johor. Mi rebus Johor ini adalah resepi turun-temurun keluarga saya daripada almarhum nenek saya lagi. Kami berniaga yang diberi rezeki oleh Allah Ya Razak melalui resepi ini. Jadi hari ini saya kongsikan resepi keluarga kami yang menjadikan asbab datangnya rezeki daripada Allah Ya Razak. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton video ini, menonton resepi ini dapat merasainya, melakukannya sendiri dan mungkin juga boleh berniaga untuk menjadi rezeki daripada Allah Ya Razak, insyaAllah. Jadi sebelum itu, seperti biasa, kita lihat dahulu bahan-bahannya kerana untuk menu mi rebus Johor ini banyak bahan-bahannya. InsyaAllah. Pertama sekali, kita kena ada udang. Sebab ia perlu dengan udang. Dan udang yang saya gunakan di sini sekitar 1 kilo. 1 kilo dan boleh lebih daripadanya. Kemudian udang ini perlulah dibuangkan kulit dan kepalanya. Namun yang kita nak gunakan ialah udang yang ditinggalkan dengan ekor sahaja. Kulit dan kepalanya perlu direbus dahulu. Direbus sebab kita tak buang, kita ambil kulit dan kepala udang ini direbus. Begitulah hebatnya Allah yang nafi', semua beri manfaat. Rebus, kemudian air rebusan itu kita akan mesinkan seperti ni. Jadi ini adalah air rebusan daripada kulit dan kepala yang telah dimesin lumat. Jadi kita rebus tadi kepala udang, kulit udang, kemudian kita mesinkan seluruhnya dan kita ambil airnya saja. InsyaAllah kita dapat satu rasa udang itu lebih menyedapkan lagi. Dan cara ni juga sahabat-sahabat boleh buat jumlah yang banyak, kemudian sahabat-sahabat simpan dalam peti ais supaya air rebusan daripada air kepala dan kulit udang ni tadi boleh dimasak untuk rencah sayur, untuk rencah mi goreng, supaya mi kita tadi dapat rasa udang, kesegaran udang. Kemudian saya menggunakan juga di sini ialah keledek. Saya gunakan keledek. Kenapa guna keledek? Sebab ia menggantikan kita nak menggunakan daripada tepung ubi. Selalunya orang buat mi, dia guna tepung ubi untuk memekatkan kuah. Tetapi hari ini, hebatnya Allah Ya Musawir yang memberi daya kreativiti, keledek ini berfungsi untuk memekatkan kuah kita di samping memberi rasa manis dan kelemakan kepada kuah mi rebus tadi. Jadi, caranya ialah kopek kulit, kemudian dicincang dan di mesin lumat seperti ini. Kita cincang mesin lumat. Jangan direbus dahulu. Tak perlu direbus dahulu. Sebab kalau direbus, dia tidak akan memekatkan kuah. Jadi kita cuma mesin lumat sahaja. Seterusnya di sini, saya juga menggunakan bahan utama iaitu biskut Mary. Anak-anak kita suka makan biskut Mary. Sebab biskut ini dia rasa lemak manis. Dan fungsinya juga sama seperti keledek, menambahkan lagi kepekatan, menambahkan lagi kelemakan dan menambahkan lagi perisa rasa manisnya. Kita juga akan memerlukan bawang besar yang telah dimesin.
bawang putih, kemudian halia, kemudian kita perlukan juga rempah kari secukupnya, kemudian kita perlukan santan sebagai kuah untuk dilemakkan. Kemudian kita kena masukkan juga di sini serai yang dititik dan juga sedikit asam keping supaya ia tidak mudah basi. Seterusnya kita juga menggunakan gula niseh. Nah, di sini gula niseh yang kami gunakan iaitu daripada Raudatul Kitchen ni, Raudatul Mafirah juga mengeluarkan produk gula niseh homemade yang dibuat sendiri. Homemade kita gunakan gula niseh untuk menjadikan kuah kita lebih segi lemak dan sedap. Kemudian kita juga menggunakan bawang yang dihiris untuk dijadikan bawang goreng yang mana ia akan dimasukkan sebagai tumis darat, iaitu kita dah siap masak, kuah ini dah sedah masak, barulah kita goreng bawang dan kita akan masukkan bawang goreng bersama dengan minyak untuk dimasukkan dalam kuah tu nanti. Kemudian kita juga masukkan hirisan tomato untuk rasa kesedapannya. Sebagai bahan yang lain selain daripada udang, sahabat-sahabat boleh juga masukkan contoh fish ball, fish cake, kemudian ataupun daging ataupun ayam. Namun suggestion saya, cadangan saya, jangan campurkan terlalu banyak bahan kerana fungsi mi rebus ni dia daripada udang. Jadi kalau kita masukkan udang, kemudian kita campurkan lagi dengan ayam, jadi rasa udang itu dia tidak menyerlah. Adalah sebaiknya kita menggunakan udang. Namun sekiranya harga udang itu sangat mahal dan tidak mampu dibeli jumlah yang banyak, bolehlah dicampur dengan daging sedikit, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah kita akan mulakan masak kita punya mi rebus Johor ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni caranya ialah kita masukkan air rebusan udang yang telah dimisir dengan kulit dan kepala udang seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan seluruhnya. Kita masukkan tadi air rebusan udang, kulit udang dan juga kepala udang. Kemudian kita masukkan juga biskut Mary yang telah dimisir lumat seluruhnya. Kemudian kita masukkan juga keledek yang telah dimisir lumat. Sebab tu kalau kita nak masak mi rebus ni, kita kena pakaikan periuk besar sebab bahan-bahannya yang banyak dan secara langsungnya ia akan menjadikan kuantiti ni akan jadi lebih banyak. Ya. Nah. Kita kacaukan sebati seketika. Kemudian terus sahaja masukkan bawang yang telah dimisir lumat. Subhanallah, dia mula memanas. Aroma udang telah mula kita bau. Bawang putih. Kemudian halia. Tak perlu tumis ya, sebab kita akan buat tumis darat nanti. Seterusnya, kita masukkan serai yang telah dititik. Di sini saya gunakan sebanyak 5 batang. Kemudian masukkan juga asam keping. Di sini saya menggunakan 4 keping. Dan kita masukkan sekali rempah kari. Bismillah. Allahumma ya mukid, ya mukid, ya mukid. Dan kita kacau rata.
sebatikan supaya kuah ini tidak berketul-ketul dengan rempah. Sebab bila dia mula memanas, dia akan jadi berketul-ketul. Jadi sebelum kuah ini mendidih, perlulah diratakan terlebih dahulu. Subhanallah. Inilah dia kehebatan Allah. Bila Allah menciptakan sesuatu, itulah tanda kasih sayang Allah yang Rahman yang Rahim. Allah ya Bar ya Karim memberi kebaikan kepada hamba-hambanya dengan setiap ciptaan-ciptaannya. Sehingga Allah ya Nafi' memberi manfaat kepada kita dengan setiap ciptaan-ciptaannya. Kalau kita udang tadi masih hidup, boleh dijual, mendapat rezeki daripada Allah ya Razak. Kemudian apabila udang ini telah mati, dimatikan oleh Allah ya Mumit, masih lagi diberi rezeki oleh Allah. Bila kita memasaknya, dapat menikmatinya. Inilah dia kasih sayang Allah dan cinta Allah kepada kita. Itulah dia juga menunjukkan lafaz-lafaz cinta Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang sentiasa mengetahui apa sahaja yang dilaksanakan atau diciptakan oleh Allah adalah hadiah daripada Allah kepada kita. Tanda cintanya Allah. Kalau kita menjadi hamba-hamba Allah, kita nak melafazkan rasa cinta kita kepada orang-orang sekeliling kita, kita akan menyebut-nyebut, terima kasih, saya sayang kamu. Tetapi lafaz cinta Allah ini berbeza. Iaitu di mana Allah ini akan menunjukkan lafaz cintanya melalui apa saja yang diciptakan oleh Allah yang Khalik kepada kita, kerana itulah dia tanda kasih sayang Allah dan cintanya Allah kepada kita. Cuma hari ini kita nak lihat sejauh mana hari ini kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Kerana di sini Allah ini sering kali menyebut beberapa kali dalam surah Ar-Rahman, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi hendak kita dustakan? Allah ciptakan kita bawang, Allah ciptakan kita bawang putih, halia, udang, ikan, tumbuh-tumbuhan. Bayangkan kalau hari ini Allah ya Khalik tidak ciptakan kita bawang. Bagaimana hari ini kalau Allah ya Khalik tidak ciptakan kita tebu menjadi gula? Bagaimana kalau Allah tidak ciptakan laut yang akhirnya kita dapat garam daripadanya? Sudah pasti masakan kita ini tidaklah berselera kerana tawar, tidak ada garam dan gula. Inilah dia kehebatan Allah. Jadi kita tidak mampu berfikir seperti mana fikirnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita tunggu dahulu kuah kita ini sehingga ia mendidih, sehingga dia menjadi pekat. Alhamdulillah, kuah kita pun dah mula mendidih. Aromanya telah dinaikkan oleh Allah ya Rafi'. Subhanallah, baunya ya Allah. Belum siap pun lagi tetapi aromanya kalahlah ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dapat berbau, subhanallah. Dah terasa keenakan oleh Allah ya Bar ya Karim. InsyaAllah kita masukkan sekarang udang. Kenapa saya masukkan udang ni lambat? Supaya udang ini tidak dimasuk awal supaya ia tak kecut. Jadi udang ni bila kita makan dia masih lagi rasa segar. Kita masukkan udang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Masukkan udang. Kemudian kita bolehlah masukkan juga santan pekat. Di sini saya menggunakan santan pekat sebanyak 2 biji. Bagaimana daripada kelapa dicipta oleh Allah, kemudian musawirnya Allah, ya musawir, kreatifnya Allah. Allah boleh beri pula daripada kelapa ini menghasilkan santan. Orang Malaysia terlalu banyak makan santan. Allah Maha mengetahui semua hamba-hambanya. Jadi Allah ini ya mungkin mencukupkan segala keperluan hamba-hambanya. Untuk orang Malaysia suka makan santan, untuk orang Indonesia yang dia suka makan selain daripada santan ni kurang sedikit. Jadi Allah beri semuanya. Mak Saleh dia suka makan western, jadi Allah bagi keju dan sebagainya. Hebatnya Allah mengetahui setiap kehendak-kehendak hamba-hambanya. Jadi seperti biasa, bila kita sambil-sambil memasak, kita baca la yasalaha min dunillahi kashifa. La yasalaha min dunillahi kashifa.
InsyaAllah sementara kita nak tunggu dia mendidih, kita boleh terus sahaja masukkan gula nisai kita. Masukkan gula nisai. Kemudian kita masukkan juga garam secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqit. Masuk secukupnya. Saya gunakan hampir 2 sudu setengah kerana jumlah mi kuah ini sangat banyak. Jadi kita masukkan juga sedikit perasa. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teruskan kita memuji-muji Allah, Ya Hamid, Ya Majid. Sambil-sambil kita mengacau, kita bolehlah terus membaca Allah, Allah, Ya Allah, Allah, Allahu, Ya Allah, 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 Ya Allah, 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 Ya Allah. Okay, Alhamdulillah, kita mula lihat kuah kita dah mula mendidih. Subhanallah, tengok kuahnya. Dia tak perlu lagi kita menggunakan tepung ubi sebab kita dah ada keledek. Jadi di sini juga, kalau kita rasa kurang masin, kita boleh tambah garam. Kalau kita rasa kurang manis, kita boleh gunakan gula pasir. Tadi kita guna gula nisai, kemudian kita boleh tambahkan juga sedikit dengan gula pasir. Ikut secukupnya ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sementara tu, kita boleh potong tomato untuk dimasukkan terus. Yang ini kita jangan potong terlalu kasar. Ikut kepada kesesuaian kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kita terus masuk saja seluruhannya. Jadi kita bolehlah sambil-sambil berdoa dengan Allah. Ya Allah, Ya Ba'id, Ya Ba'id, Ya Ba'id. Seperti mana ya Allah Engkau memberi kesegaran kepada buah tomato ini, berilah juga kesegaran kepadaku setiap pagi agar aku dapat melaksanakan ibadah-ibadah dan amanah yang diberikan. Kalau anak-anak kita pula, kalau mereka ni bangun tidur malas sangat nak pergi sekolah, kita boleh sebut nama Allah. Ya Ba'id, Ya Ba'id, Ya Ba'id. Ya Allah, bangkitkan semangat anakku ya Allah agar dia sentiasa sahaja diberi semangat untuk bangun beribadah ke sekolah, terutama khususnya untuk bangun menunaikan ibadah solat subuh. Kita boleh minta dengan Allah. Jadi waktu yang paling tepat masa inilah. Ya Allah, seperti mana Engkau bangkitkan ya, Engkau beri kesegaran kepada buah tomato ini, beri kesegaran kepada anak-anakku waktu pagi senang untuk solat subuh. Kemudian masa kita masak ni, kita sebut-sebutlah. Kita baca segala hajat yang kita inginkan. Masa masuk, kita masak sebab makanan ni dia akan mengalir dalam urat darah saraf keluarga kita. Jadi bila kita sebut-sebut nama Allah, maka anak-anak kita ini akan membesar dengan sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah bila kita baca ni, Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bila mana anakku memakan ya Allah mi rebus ni, dia sentiasa bersemangat ya Allah untuk ke sekolah, untuk belajar, untuk mengaji, untuk solat, untuk mendengar kata. Jadi kita mintalah dengan Allah. Jadi inilah dia di antara cara kita masak. Bila kita nak, tak perlu lagi kita berletih kepada anak-anak kita. Sebab bila kita berzikir, ketika kita masak dan anak kita makan masakan yang telah dizikirkan, maka tak perlu lagi ada letiran. Kerana Allah ini akan menyampaikan kepada anak kita, kepada hatinya, ke kalbunya, daripada dia makan makanan yang kita masak ni tadi. Jadi sahabat-sahabat boleh cuba. Jangan percaya cakap saya, tetapi sahabat kena cuba. Bila sahabat cuba, amal, sahabat akan dapat kesannya. Saya telah beramal dengan Asmaul Husna ini, berzikir sambil memasak hampir 6 tahun. Dan Alhamdulillah, Allah belum pernah lagi mengecewakan apa yang saya hajatkan. InsyaAllah. InsyaAllah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat bahawa kuah kita ini telah pun siap.
Dan sekarang kita nak menyediakan dahulu bawang untuk digoreng supaya kita dapat tumis darat. Barulah kita buat penyediaan untuk kita hidangkan kepada ahli keluarga kita. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kali ini kita nak goreng dulu bawang untuk kita buat tumis darat. Panaskan minyak. Perlukan minyak yang lebih ya sebab kita nak buat tumis darat. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Sementara kita nak tunggu kuali kita panas dan kita nak goreng bawang ni tadi. Di sini kita ada bawang merah dan juga bawang putih. Ya, kenapa kita kena ada guna bawang putih? Sebab bawang putih ni dia menaikkan lagi aroma bau bawang itu sendiri. Seterusnya perlulah ada mi. Ya, sebab takkan kita nak makan kuah je kan. Itulah dia rezeki Allah yang razak. Mi ni diperbuat bagaimana? Daripada tepung. Tepung yang diuli, diadun. Kemudian dicanai sehinggalah diproses jadi seperti mi ni. Dan kalau kita angkat, contoh kita ambil mi ni dalam kuantiti sehelai. Apakah kita mampu makan mi ni? Tidak kan? Tetapi lihat bagaimana Allah ya jami, Allah yang menyatukan, mi dikumpulkan begini banyak dan akhirnya kita dapat menikmati mi ni. Begitu juga kita dapat lihat dengan toge. Toge ni dibuat daripada kacang. Daripada kacang itu direndam semalaman, diletakkan kain di atasnya, kemudian akan tumbuhlah toge-toge ni. Inilah hebatnya kasih sayang Allah. Hebatnya Allah yang muhi menghidupkannya. Jadi kita akan ada toge. InsyaAllah kita punya kuali mula panas minyak kita. Kita masukkan sambil-sambil tu. Bismillah. Kita goreng. Kita tunggu sambil kita tunggu. Kita tunggukan seketika sehingga dia garing menjadi bawang goreng. Dekat sini bahan-bahan untuk penyediaan mi rebus ni. Kita perlu ada mi, kemudian toge yang telah kita celuh sekejap dengan air panas. Kemudian perlu ada timun yang telah dihiris. Kemudian kalau nak pedas ada lada sebab di dalam kuah tadi kita tak letak lada. Kemudian ada hirisan limau dan juga sedikit daun sup. Kemudian ada telur rebus. Ada telur rebus dan perlulah kita tabur untuk bawang goreng sekali lagi di atasnya untuk mencantikkan mi kita nanti. Sambil tu jangan lupa kita minta dengan Allah ya Baqi. Allah ya Baqi yang maha mengekalkan, maha mengingatkan kita supaya tidak terlupa kita bahawa di atas dapur kita ni ada lagi masakan yang sedang dimasak. Jadi kita masak. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah bawang kita pun dah dicantikkan oleh Allah ya Badek dan dicukupkan kemasakannya oleh Allah ya Muqi ya Razak. Jadi sekarang kita satukan. Allah ya Jami nak satukan dia. Caranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Kita satukan. Kita ni namanya tumis darat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dengar bunyinya, kita masukkan dan aromanya subhanallah. Baiknya Allah. Jadi kita kacau sedikit kuah tu. Kita nampaklah bagaimana keharumannya. Sekarang ni kita pergi kepada proses terus. Bila dah berbau ni, pastilah akan rasa lapar dan sedap kan? Sebab dah rasa baunya. Jadi kita campurkan. Mi ni perlulah kita letakkan timun. Cara menyediakan mi rebus Johor ya. Kemudian tauge yang telah dicelur. Kemudian lada. Boleh campur berapa banyak pun kepada sahabat-sahabat yang minat. Kalau pedas suka pedas silakan banyak. Kemudian letakkan pula limau. Kemudian sedikit daun sup. Letakkan telur. Terpulang kepada sahabat-sahabat nak letak telur berapa banyak pun. Sebab ada orang suka telur banyak, ada pun tak suka. Dan kita letak pula bawang goreng. Dan bolehlah kita hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita
Tengok udangnya tadi, sahabat-sahabat. Masih segar, tak kecut bila kita masukkan kemudian. Nah. Udang-udang yang diberi kesegaran oleh Allah ya ba'id. Inilah dia menu mi rebus Johor turun-temurun keluarga saya. Sebelum tu bagi saya rasa dahulu supaya kita lihat bagaimana kesedapan yang diberi oleh Allah ya Bar Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sedapnya. Rugi sahabat kalau sahabat tak cuba. Dan mungkin boleh menjadikan sumber rezeki kepada sahabat-sahabat untuk mencuba satu perniagaan baru di rumah waktu PKP ni dan sebagainya. Jadi bolehlah cuba-cuba resipi ini. Dan saya harap sahabat-sahabat semua sudi like, subscribe dan share. Dan jangan lupa komen resipi ini sama ada sedap, tak sedap ataupun sahabat-sahabat ingin mencadangkan resipi-resipi yang baru dengan tips-tips yang baru supaya kita ini sentiasa mengimarahkan rumah kita dengan menu-menu masakan yang sedap di samping kita menyebut-nyebut nama Allah dan terus mengingati Allah ketika kita memasak. InsyaAllah. Sebelum itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Khaira Zara yang telah menyediakan dan sponsor pakaian saya hari ini. Terima kasih saya kepada E-Skill Production kerana telah menjadi alat Allah sinarkan hidayah Allah ini dengan menu-menu masakan kita. Mudah-mudahan dengan apa yang kita masak ini tersebarlah kasih sayang Allah ya Rahmat ya Rahim. Selamat bertemu lagi bersama saya Ibu Haryati Raudhah Kitchen, insya-Allah.